Imamat bab 8. Tuhan berfirman kepada Musa, "Bawalah Harun beserta anak-anaknya, juga pakaian-pakaian imam, minyak tabis, lembu jantan bagi korban penghapus dosa, 2 ekor domba jantan, dan bakul berisi roti tidak beragi. Lalu suruhlah semua umat berhimpun di hadapan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berhimpunlah seluruh umat di hadapan pintu kemah pertemuan. Kata Musa kepada umat itu, "Inilah yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Musa membawa Harun dan anak-anaknya ke hadapan, lalu dibasuhnya mereka dengan air. Dia memakaikan tunik, mengikatkan ikat pinggang, dan mengenakan jubah pada Harun, kemudian mengenakan baju efod, serta mengikatkan tali pinggang yang siap dengan hiasannya pada baju efod itu, lantas baju efod itu terikat pada tubuhnya. Dia pun memasangkan penutup dada Harun, serta meletakkan Urim dan Tumim di sebelah dalam penutup dada itu. Dikenakannya pula serban di kepala Harun, dan di sebelah depan serban itu disematnya perhiasan emas, yaitu mahkota yang suci, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seterusnya Musa mengambil minyak tabis, lalu mengurapi kemah suci, serta segala sesuatu yang ada di dalamnya, dan menyucikan semuanya. Dia memercikkan sebahagian daripada minyak itu 7 kali ke atas mazbah, lalu mengurapi mazbah itu beserta segala peralatannya, juga bejana pembasuhan dengan kekakinya untuk menyucikan semuanya. Dia mencurahkan sebahagian minyak tabis itu ke atas kepala Harun, lalu mengurapinya demi menyucikannya. Setelah itu, Musa membawa anak-anak Harun ke hadapan, lalu mengenakan tunik, mengikatkan ikat pinggang, dan melilitkan ikat kepala pada mereka seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lembu jantan bagi persembahan korban penghapus dosa dibawanya ke hadapan, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Selepas lembu itu disembelih, Musa mengambil darah lembu itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk di sekeliling mazbah dengan jarinya, lantas menyucikan mazbah itu. Baki darah itu dicurahkannya ke kaki mazbah, sehingga mazbah itu ditabiskan dengan upacara pendamaian yang diadakan itu. Musa mengambil semua lemak yang melekat pada isi perut lembu itu, umbai hatinya dan kedua-dua buah pinggang dengan lemaknya, lalu dibakarnya semua itu di atas mazbah. Tetapi lembu jantan itu serta kulit, daging dan kotorannya dibawa keluar dari perkemahan lalu dibakar habis, sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa. Kemudian Musa membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan mereka di atas kepala domba jantan itu. Sesudah domba itu disembelih, Musa memercikkan darahnya ke sekeliling mazbah. Apabila domba jantan itu sudah dipotong kepada beberapa potongan, Musa pun membakar kepala domba itu, potongan-potongannya dan lemaknya. Isi perut dan kakinya dibasuh dengan air, lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mazbah sebagai korban bakaran yang keharumannya meredakan serta dipersembahkan kepada Tuhan sebagaimana yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian Musa membawa domba jantan yang kedua, yaitu domba jantan korban pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan mereka di atas kepala domba jantan itu. Sesudah domba itu disembelih, Musa mengambil sebahagian daripada darahnya dan membubuhnya
pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanannya, serta pada ibu jari kaki kanannya. Kemudian anak-anak Harun dibawa ke hadapan, lalu Musa membubuh sebahagian daripada darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan mereka, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Setelah itu, Musa memercikkan baki darah itu ke sekeliling mazbah. Musa mengambil lemaknya, ekornya yang gemuk, semua lemak yang melekat pada isi perutnya, umbai hatinya, kedua-dua buah pinggang dengan lemaknya, dan paha kanannya. Daripada bakul berisi roti tidak beragi di hadapan Tuhan itu, Musa mengambil sebuku roti tidak beragi, sebuku roti yang dicampurkan minyak, dan sepotong kue tipis, lalu meletakkan kesemuanya di atas lemak serta paha kanan domba tadi. Maka semua itu diletakkannya di telapak tangan Harun serta anak-anaknya, lalu diunjukkan sebagai persembahan unjukan untuk Tuhan. Kemudian Musa mengambilnya daripada telapak tangan mereka, lalu membakarnya sebagai korban bakaran di atas mazbah. Itulah korban pentabisan dan keharumannya meredakan, yakni suatu korban yang dibakar bagi Tuhan. Lalu Musa mengambil dada domba itu dan mengunjukkannya sebagai persembahan unjukan untuk Tuhan, dan itulah bahagian Musa daripada domba jantan korban pentabisan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa juga mengambil sebahagian daripada minyak tabis dan sebahagian daripada darah yang ada di atas mazbah, lalu memercikannya pada Harun serta pada pakaiannya, juga pada anak-anaknya serta pada pakaian mereka. Demikianlah dia mentabiskan Harun dan menyucikan pakaiannya. Begitu juga anak-anaknya dan pakaian mereka. Kata Musa kepada Harun serta anak-anaknya, Rebuslah daging ini di depan pintu kemah pertemuan. Lalu makanlah di situ bersama-sama roti yang ada dalam bakul persembahan pentahbisan, seperti yang aku perintahkan dengan berkata, Harun dan anak-anaknya berhak memakannya. Apa-apa yang tersisa daripada daging dan roti itu harus kamu bakar habis. Jangan kamu beranjak dari depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari sampai genap hari pentahbisan kamu. Kerana Tuhan akan mentahbiskan kamu selama 7 hari. Tuhan telah memerintahkan agar kamu melakukan apa yang telah dilakukan pada hari ini, demi pendamaian bagi dirimu. Hendaklah kamu kekal berada di hadapan pintu kemah pertemuan, siang dan malam, selama 7 hari, dan memegang teguh kewajipanmu terhadap Tuhan, supaya jangan kamu mati, kerana demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala hal yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa itu. Imamat bab 9. Pada hari ke-8, Musa memanggil Harun dan anak-anaknya serta para tua-tua Israel. Katanya kepada Harun, Ambillah bagimu seekor lembu jantan muda untuk menjadi korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk menjadi korban bakaran, dan kedua-duanya hendaklah tidak bercacat cela. Lalu persembahkanlah di hadapan Tuhan. Kemudian katakanlah kepada orang Israel, ambillah seekor kambing jantan untuk menjadi korban penghapus dosa, seekor anak lembu dan seekor anak domba tanpa cacat cela, berumur 1 tahun untuk menjadi korban bakaran, serta seekor lembu dan seekor domba jantan untuk menjadi korban kedamaian. Persembahkanlah semua itu di hadapan Tuhan bersama-sama persembahan bahan makanan yang dicampurkan minyak, kerana pada hari ini Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Mereka pun membawa apa yang diperintahkan Musa ke hadapan kemah pertemuan. Lalu seluruh umat juga mendekati lalu berdiri di hadapan Tuhan. Kata Musa, Inilah yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kamu lakukan, supaya kemuliaan Tuhan tampak di hadapanmu.
Kata Musa kepada Harun, Datang dekatlah ke mazbah dan persembahkanlah korban penghapus dosamu serta korban bakaranmu, dan adakan pendamaian demi dirimu dan demi umat ini. Kemudian persembahkanlah korban umat itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka, sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka Harun mendekati mazbah, lalu menyembelih anak lembu korban penghapus dosa untuk dirinya. Anak-anak Harun menyampaikan darah lembu itu kepadanya, lalu dia mencelup jarinya ke dalam darah itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mazbah. Baki darah pula dicurahkannya ke kaki mazbah. Lemak, buah pinggang, dan umbai hati daripada korban penghapus dosa itu dibakarnya di atas mazbah, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa. Manakala daging dan kulitnya dibakarnya habis di luar perkemahan. Kemudian disembelihnya pula korban bakaran. Anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, lalu dia memercikkannya ke sekeliling mazbah. Mereka menyerahkan pula korban bakaran itu kepadanya menurut potongan-potongannya beserta kepalanya, lalu dia membakar kesemuanya di atas mazbah. Harun membasuh isi perut dan kaki korban itu, lalu dia membakar kesemuanya di atas korban bakaran yang ada di atas mazbah itu. Kemudian dia mempersembahkan pula korban umat itu. Diambilnya kambing jantan korban penghapus dosa untuk umat itu, lalu menyembelihnya dan mempersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti korban yang sama sebelumnya. Lalu dipersembahkannya korban bakaran itu yang disediakan mengikut peraturan. Seterusnya, dia membawa persembahan bahan makanan dan diambilnya segenggam penuh daripadanya, lantas membakarnya di atas mazbah, di samping korban bakaran pagi hari itu. Dia juga menyembelih lembu dan domba jantan korban kedamaian umat itu. Anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, lalu dia memercikkannya ke sekeliling mazbah. Mereka meletakkan lemak daripada lembu dan domba jantan itu, yaitu ekornya yang gemuk, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang, serta umbai hati di atas dada korban itu. Lalu Harun membakar lemak itu di atas mazbah. Bahagian dada dan paha kanan diunjukkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan sebagaimana yang diperintahkan oleh Musa. Lalu Harun mengangkat kedua-dua tangannya ke hala umat itu dan memohonkan keberkatan atas mereka, lalu turun selepas dia mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban kedamaian itu. Musa dan Harun masuk ke dalam kemah pertemuan. Kemudian mereka keluar lantas memohonkan keberkatan atas umat itu, lalu kelihatanlah kemuliaan Tuhan di hadapan seluruh umat itu. Lalu muncullah api dari hadirat Tuhan, lantas menghanguskan korban bakaran dan lemak di atas mazbah. Apabila umat itu melihat hal itu, mereka pun bersorak-sorai, lalu sujud menyembah. Imamat bab 10. Pada suatu hari, anak Harun, yaitu Nadab dan Abihu, mengambil pendupaan masing-masing, lalu menyalakan api di dalamnya dan membubuh dupa di atas api itu. Mereka mempersembahkan api haram yang tidak diperintahkan itu di hadapan Tuhan. Maka keluarlah api dari hadirat Tuhan menghanguskan mereka, sehingga mereka mati di hadapan Tuhan. Kata Musa kepada Harun, Inilah yang difirmankan Tuhan, melalui orang yang rapat denganku, aku akan menyatakan kesucianku, dan di hadapan seluruh umat, aku akan dimuliakan. Harun pun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, bapa saudara Harun, dan berkata kepada mereka, Datanglah kemari, dan angkatlah saudara-saudara sepupumu ini dari depan tempat suci,
keluar perkemahan. Mereka pun datang dan mengangkat kedua-dua jenazah yang masih memakai tunik itu keluar perkemahan, seperti yang dikatakan oleh Musa. Berkata pula Musa kepada Harun serta kepada Eleazar dan Itamar, yaitu 2 orang lagi anak Harun. Jangan menguraikan rambut kepalamu, dan jangan koyakkan pakaianmu, supaya jangan kamu mati, dan supaya murka Tuhan tidak menimpa seluruh umat, tetapi para saudaramu, yaitu seluruh keturunan kaum Israel, boleh berkabung atas sebab api yang telah dinyalakan oleh Tuhan itu. Jangan pula pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, kerana minyak tabis Tuhan mengurapi kamu. Lalu mereka berbuat menurut arahan Musa itu. Tuhan berfirman kepada Harun, Baik kamu maupun anak-anakmu tidak boleh minum apa-apa air anggur atau apa-apa minuman yang memabukkan ketika kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Ini suatu peraturan tetap yang berkuat kuasa seterusnya bagi kamu turun-temurun, supaya kamu dapat membezakan antara yang suci dengan yang biasa, antara yang najis dengan yang suci, yakni tidak najis, dan supaya kamu dapat mengajar kepada orang Israel segala ketetapan yang difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Musa berkata kepada Harun dan juga kepada Eleazar dan Itamar, anak Harun yang masih hidup, Ambillah persembahan bahan makanan yang tersisa daripada korban bakaran bagi Tuhan, dan makanlah tanpa ragi di tepi mazbah, kerana itu bahagian teramat suci. Hendaklah kamu memakannya di tempat yang suci, kerana itulah peruntukanmu dan peruntukan tetap anak-anakmu daripada korban bakaran untuk Tuhan, kerana demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Hendaklah kamu beserta anak-anakmu, baik lelaki maupun perempuan, memakan daging dada persembahan unjukan dan daging paha persembahan khusus itu di tempat yang suci. Kerana semua itu dikurniakan sebagai bahagianmu serta anak-anakmu daripada korban kedamaian orang Israel. Hendaklah mereka membawa paha persembahan khusus dan dada persembahan unjukan itu beserta lemak korban bakaran untuk diunjukkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah bahagianmu dan bahagian anak-anakmu sebagai sesuatu yang menjadi hakmu selama-lamanya, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Kemudian Musa berusaha menyiasat apa yang terjadi kepada kambing jantan korban penghapus dosa itu. Tetapi ternyata kambing itu sudah dibakar. Maka marahlah dia kepada Eleazar dan Itamar, anak Harun yang masih hidup itu. Katanya, Mengapakah kamu tidak memakan korban penghapus dosa itu di tempat yang suci? Bukankah korban itu teramat suci dan telah dikurniakan kepadamu, supaya kamu dapat memikul kesalahan umat, serta mengadakan pendamaian demi mereka di hadapan Tuhan. Lihat, darahnya tidak dibawa masuk ke dalam tempat suci. Seharusnya kamu memakannya di tempat yang suci, seperti yang aku perintahkan. Kata Harun kepada Musa, Sesungguhnya, pada hari ini, mereka telah mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran mereka di hadapan Tuhan. Tetapi hal-hal seperti tadilah yang terjadi kepadaku. Jika pada hari ini aku juga memakan korban penghapus dosa itu, akankah Tuhan meredainya? ketika Musa mendengar hal itu, dia menerimanya dengan baik.